Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yamiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT masih lagi dikurniakan kesihatan dan kesempatan masa untuk kita bertemu lagi pada pagi ini dalam kelas tadabbur Al-Quran secara online ini. Pada minggu yang sebelum ini, Alhamdulillah kita telah pun selesai mentadabbur surah Az-Zumar, iaitu surah yang ke-39. Yang mengambil masa saya setahun lebih, hampir 2 tahun juga lah untuk kita habiskan surah Az-Zumar itu. Dan pagi ini insyaAllah kita akan masuk kepada satu surah yang baru, iaitu surah yang ke-38, iaitu surah Sad. Kita lihat ayat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر صاد demi Al-Quran di yang memiliki al-zikri, kemuliaan ataupun peringatan. Baik. Jadi pagi ini kita lihat surah Sad. Ayat yang pertama daripada surah Sad. Di surah Sad ini merupakan sebahagian daripada surah-surah Makkiyah, iaitu surah-surah yang diturunkan pada sebelum hijrah di Makkah. Dan kita tahu surah-surah Makkiyah ini dia banyak menekankan berkenaan dengan akidah, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhirat. Dia kurang mengandungi berkenaan dengan hukum hakam. Kerana kalau kita lihat Nabi ketika awal dakwah baginda di Mekah itu, baginda banyak menekankan tentang keimanan kepada Allah dan juga hari akhirat, dan tentang kewajipan supaya manusia ini menjauhi perbuatan mensyirikkan Allah. Kemudian barulah datangnya ayat-ayat berkenaan dengan hukum hakam. Ayat-ayat berkenaan dengan hukum hakam ini banyak diturunkan dalam surah-surah Madaniyah, iaitu surah-surah yang diturunkan selepas daripada Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi surah-surah Makkiyah banyak menekankan berkenaan dengan akidah, sedikit berkenaan dengan hukum hakam. Begitu juga dalam surah Sad ini, ia merupakan surah Makkiyah dan banyak menekankan berkenaan dengan akidah ataupun keimanan kepada Allah dan juga hari akhirat. Jadi Allah mulakan surah Sad ini dengan salah satu daripada huruf muqatta'ah. Iaitu huruf muqatta'ah merupakan huruf-huruf yang diletakkan di awal surah.
pada ayat yang pertama. Jadi sebab itulah huruf-huruf muqatta'ah ini juga dikenali sebagai fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu pembuka-pembuka kepada surah-surah di dalam Al-Quran. Kerana kedudukan huruf-huruf muqatta'ah ini terletaknya di awal surah tersebut. Dalam Quran semuanya ada 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf muqatta'ah. Dan dalam 29 surah itu ada satu surah, iaitu surah Asy-Syura, surah yang ke-42 yang dimulakan dengan dua huruf muqatta'ah. Jadi jumlahnya kesemua sekali dalam Quran, huruf-huruf muqatta'ah ini ada 30 dan terletak di dalam 29 buah surah. Satu surah iaitu surah Asy-Syura, surah yang ke-42, mempunyai dua huruf muqatta'ah. Dan huruf-huruf muqatta'ah ini kita dah pun jumpa banyak kali lah dalam surah-surah yang kita tadabbur sebelum ini. Yang mana bila kita bertemu dengan huruf-huruf muqatta'ah, maknanya tu kita serahkan kepada Allah. Kerana kita sebagai seorang yang hendak mengikut jalan Nabi dan juga jalan para sahabat, mereka ini tidak mentakwilkan makna-makna bagi ayat-ayat yang mutasyabihat, antaranya huruf-huruf muqatta'ah ini. Yang mana huruf-huruf muqatta'ah merupakan sebahagian daripada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang mana ia agak samar bagi kita. Ia berbeza dengan ayat-ayat yang mengandungi hukum hakam, yang mana jelas Allah sebutkan. Tapi ayat-ayat mutasyabihat berkenaan dengan sifat-sifat Allah, berkenaan dengan huruf-huruf muqatta'ah, maka bagi kita serahkan makna itu kepada Allah. Seperti mana yang Allah sebutkan kalau kita lihat dalam surah yang ketiga, ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Allah dialah yang telah menurunkan kepadamu al-kitab, Al-Quran itu. Minhu ayatum muhkamat. Sebahagian daripada isi kandungannya adalah ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas, nyata, yang mengandungi hukum hakam. Hunna ummul kitab. Dan ayat-ayat muhkamat itu merupakan ummul kitab, iaitu asas-asas ataupun merupakan isi kandungan yang induk kepada Al-Quran ini. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebahagian yang lain merupakan ayat-ayat yang mutasyabihat, itu ayat-ayat yang sama-sama, yang tidak jelas maknanya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka cenderung kepada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha min, maka mereka memberikan fokus kepada ayat-ayat yang sama-sama itu. Ibtigha al-fitnah, mencari-cari fitnah,
wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya, maknanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sedangkan tiada yang mengetahui takwilnya melainkan hanyalah Allah. Jadi bila kita bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, antaranya seperti sifat-sifat Allah ataupun huruf-huruf muqatta'ah itu, maka tak perlu untuk kita mendalam sangat nak melihat kepada tafsirannya ataupun tadabburnya, kerana ia memang ayat-ayat yang sama, yang tak apa jelas maknanya. Jadi kita serahkan kepada Allah maknanya. Cuma bila ayat-ayat yang perlu untuk kita terjemahkan, kita terjemahkanlah ayat tersebut sesuai dengan maknanya yang asal dalam bahasa Arab. Tapi makna yang sebenar kita serahkan kepada Allah. Contohnya seperti Allah menyebutkan berkenaan dengan Allah bersemayam di atas arasy, istawa 'alal arsy. Jadi istawa tu maknanya bersemayam. Jadi kita terjemahkan kepada bersemayam. Cuma bersemayam tu bagaimana, apakah maknanya yang sebenar, itu kita serahkan kepada Allah. Begitu juga apabila Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya lain. Allah sebutkan berkenaan dengan tangan, berkenaan dengan muka, berkenaan dengan betis. Dalam hadis pun banyak juga Allah sebutkan tentang jari jemari. Jadi semua tu kita terjemahkan kepada bahasa Melayu sesuai dengan maknanya itulah, makna yang asal dalam bahasa Arab tu. Tapi makna yang sebenar kita serahkan kepada Allah. Tak perlu untuk kita pergi dengan mendalam. Muka tu bagaimana, tangan tu bagaimana, jari tu bagaimana. Itu kita serahkan kepada Allah. Apa yang Allah sifatkan, kita beriman. Jadi bagaimana caranya dan apakah rupanya, kita tak tahu. Kita sebutkan ini semua sifat-sifat Allah yang sesuai dengan keagungannya tanpa kita menyamakan dengan makhluk. Kerana Allah menyebutkan dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada yang sama dengan Allah. Sesuatu pun. Tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Dalam ayat lain disebutkan, laisa kamitslihi syai'un. Tiada sesuatu pun yang seumpama dengan Allah itu. Dan Allah sebutkan dalam ayat ini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tiada yang mengetahui takwilnya, maknanya, melainkan hanyalah Allah. Warasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam dalam ilmu mereka, yaquluna, mereka mengatakan, amanna bihi, kami beriman kepadanya. Kullun min indi rabbina. Kesemua ayat-ayat itu, sama ada ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat, kesemuanya datang dari sisi Tuhan kami. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan tiada yang dapat untuk mengambil peringatan melainkan golongan ulul albab, atau golongan yang bijak berfikir, yang menggunakan akal fikiran mereka dengan sebaik-baiknya. Jadi ini sikap kita bila kita berhadapan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Iaitu kita terjemahkan sesuai dengan maknanya daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu itu, tapi makna yang mendalam di sebalik itu kita serahkan kepada Allah. Jadi bagi huruf-huruf muqatta'ah, dia tak perlu untuk kita terjemahkan, kerana kita pun tak tahu alif itu makna apa, lam itu makna apa, mim itu makna apa, nun ke makna apa, qaf makna apa. Dalam surah Sad ini, sad itu makna apa. Mungkin ada makna, tapi kita tak tahu kerana tak disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Yang ada mungkin sebahagian tafsiran daripada golongan mufassirin. Tapi kesemua tafsiran yang berkenaan dengan huruf-huruf muqatta'ah itu tak disertai dengan dalil yang jelas daripada Quran ataupun daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi yang paling selamat, kita bila bertemu dengan huruf muqatta'ah,
kita nyatakan wallahu a'lamu bimuradihi bih. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ataupun seperti mana yang Allah sebutkan dalam ayat ni, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tiada yang mengetahui takwilnya melainkan hanyalah Allah. Jadi sama ada sad tu makna apa? Di sebahagian mufassirin mungkin sebut sad tu sawab, maknanya betul. Tapi kita tak tahu. Ini tak diperkuatkan oleh ayat Quran ataupun oleh hadis-hadis Nabi. Jadi kita tak tahu. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Yang paling selamat kita serahkan sad itu wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lamu bi muradihi bih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Baik. Kemudian kalau kita lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW berkenaan dengan surah 3 ayat 7 ni, an Aisyah radhiyallahu anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah huwa alladhi anzala 'alaika al-kitaba minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wilih ila qawlihi ulul albab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa iza ra'aita allazina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika allazina samma Allah fahzaruhum. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, iaitu surah 3 ayat 7 tadi, ayat-ayat berkenaan dengan ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihat ni. Jadi Nabi menjelaskan berkenaan dengan ayat ni. Nabi nyatakan, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, fa iza ra'aita allazina yattabi'una ma tashabaha min, maka apabila engkau melihat orang-orang yang mereka mengikut, mencari-cari tentang apa yang kesamaran itu, faulaika allazina sammallah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan. Itu Allah nyatakan dalam ayat 7 tadi. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan. Ini golongan yang cuba mencari-cari makna bagi ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Sedangkan yang disuruh adalah supaya kita ni melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada di dalam ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas nyata itu yang lebih penting. Kita laksanakan segala perintah Allah itu. Berkenaan dengan ayat mutasyabihat, kita serahkan kepada Allah maknanya. Tetapi golongan yang mencari-cari makna bagi ayat-ayat mutasyabihat itu, Nabi nyatakan faulaika allazina sammallah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan dalam surah 3 ayat 7 tadi, itu golongan yang cenderung kepada kesesatan. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jadi itu kata-kata Allah dan juga Rasul berkenaan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, atau penggolongan yang mencari-cari makna bagi ayat-ayat yang mutasyabihat itu. Bagi orang-orang yang beriman, cukup mengatakan kullum min indi rabbina, kesemua ayat-ayat itu datang dari sisi Tuhan kami. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Kullum min indi rabbina, kesemuanya datang daripada sisi Tuhan kami. Kalau itu yang Allah sebutkan dalam Quran, maka kita terima ayat tersebut, kita beriman kepada ayat-ayat itu. Tetapi untuk mencari-cari takwil, makna yang mendalam bagi ayat-ayat mutasyabihat itu bukanlah jalan Nabi dan juga para sahabat.
Kalau tidak, tentulah ada riwayat daripada para sahabat berkenaan dengan apakah makna ayat-ayat ini. Kalau ia benar-benar ada penjelasan, ada tafsiran berkenaan ayat ini, mestilah ada dalam hadis-hadis yang sahih diriwayatkan, seperti mana banyak riwayat berkenaan dengan solat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah itu, hukum hakam itu, tentulah ada riwayat yang sahih berkenaan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, tapi tak ada penjelasan. Yang ada cuma Nabi sebutkan berkenaan dengan sifat-sifat Allah, tapi sahabat tak tanya dengan mendalam kepada Nabi SAW, kerana mereka tahu golongan yang mendalam ilmunya mengatakan kami beriman kepada ayat-ayat ini. Kesemuanya datang daripada sisi Tuhan kami. Yang penting adalah untuk kita laksanakan perintah-perintah Allah dalam ayat-ayat yang muhkamat, dan untuk kita ambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah itu. Kita kembali kepada surah Sad, ayat yang pertama tu. Jadi Allah sebutkan di sini berkenaan dengan Al-Quran. Jadi huruf-huruf muqatta'ah, kalau kita perhatikan, selepas Allah sebutkan huruf-huruf muqatta'ah, contohnya Sad ni, Allah nyatakan selepas tu berkenaan dengan Al-Quran ataupun Al-Kitab. Daripada 29 ataupun 30 huruf muqatta'ah tu, hanya sedikit yang selepasnya tak disebutkan berkenaan dengan Al-Quran ataupun Al-Kitab. Mungkin 4 ataupun 5, tapi 20 lebih lagi tu kesemuanya menyebutkan berkenaan dengan Al-Quran ataupun Al-Kitab ataupun ayat-ayat Allah. Jadi majoriti daripada huruf-huruf muqatta'ah itu selepasnya menyebutkan berkenaan dengan Al-Quran. Seperti dalam surah Sad ini, wal Qur'ani dzikr, demi Al-Quran yang memiliki az-zikr. Az-zikr ini dia ada dua makna. Kalau tengok tafsiran daripada Ibnu Abbas, jadi az-zikr ini di samping maknanya peringatan, itu makna yang biasa kita berikan kepada kalimah az-zikr ini. Az-zikr itu juga merujuk kepada makna asy-syaraf, iaitu kemuliaan. Demi Al-Quran yang memiliki peringatan. Satu lagi makna, demi Al-Quran yang memiliki kemuliaan. Itu makna az-zikr, kata Ibnu Abbas. Jadi kalau kita lihat contohnya seperti dalam surah 21 ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Laqad anzalna ilaikum. Benar-benar pasti kami telah turunkan kepada kamu kitaban, akan sebuah kitab, itu Al-Quran ini, fihi dzikrukum. Padanya atau di dalamnya zikrukum, ada peringatan buat kamu. Itu makna yang pertama. Ada peringatan buat kamu. Kemudian yang keduanya, zikrukum ni, pada Quran itu, zikrukum, adanya kemuliaan buat kamu. Yang mana dalam Quran yang Allah sebutkan berkenaan dengan golongan yang beriman kepada Al-Quran, mereka akan dimuliakan di dunia ni dan juga di hari akhirat nanti. Di Quran, sebuah kitab yang mengandungi peringatan.
dan sebuah kitab yang padanya kemuliaan. Yang mana Quran itu sifatnya ia memberikan peringatan kepada manusia tentang dunia dan juga akhirat. Dan Quran itu sebuah kitab yang memberikan kemuliaan kepada manusia yang beriman kepadanya. Tapi sebaliknya, manusia yang mengingkari Al-Quran itu, maka dia akan diletakkan pada kedudukan yang paling hina, bahkan lebih hina lagi daripada binatang ternakan. Jadi di sini zikru itu bermakna peringatan dan juga kemuliaan. Jadi sebab itu Allah nyatakan berkenaan dengan manusia ni, Allah meletakkan dia pada tempat yang mulia. Tetapi disebabkan keingkarannya kepada Allah, kepada perintah Allah, Quran itu, kitab Allah itu, maka dia sendiri yang meletakkan dirinya pada kedudukan yang serendah-rendahnya. Kalau kita lihat, Allah nyatakan dalam surah uh, 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Benar-benar pasti kami telah menciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya kepada serendah-rendah kedudukan. Jadi Allah memuliakan manusia itu dengan Allah ciptakan kejadian itu sebaik-baiknya. Kemudian Allah muliakan pula dia dengan ilmu. Seperti mana Allah muliakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu, jika dilihat dari segi kejadiannya, dijadikan daripada tanah. Berbeza dengan malaikat daripada cahaya. Iblis, jin daripada api. Tetapi Allah muliakan Nabi Adam itu dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada baginda. Begitu juga bagi kita ni, Allah akan muliakan orang-orang yang berilmu di kalangan kita. Di ilmu itu merujuk kepada golongan yang mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasulullah SAW itu, dan menjadikan mereka takutkan Allah, takutkan azab daripada Allah. Inilah golongan yang Allah muliakan. Tapi sebaliknya, bagi golongan yang mengingkari Allah dan juga Rasul, membelakangkan Quran dan juga Sunnah itu, maka dia telah meletakkan dirinya kepada tempat yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikannya kepada serendah-rendah kedudukan. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Melainkan orang-orang yang beriman. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mengikut Al-Quran itu. Wa amilus salihat, dan yang melakukan amalan yang soleh. Di amalan yang soleh adalah mengikut contoh daripada
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan makna lain, amanu ni golongan yang mengikut Al-Quran, amilus salihat golongan yang mengikut sunnah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ganjaran yang takkan putus-putus. Ini golongan yang Allah muliakan dengan ilmu, dengan Quran, dengan sunnah itu. Tapi sebaliknya, golongan yang membelakangkan Allah dan juga Rasul, inilah golongan yang Allah menghinakan mereka. Dalam surah 25 ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun. Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun. Apakah engkau menyangka bahawasanya kebanyakan daripada mereka mendengar? Mereka mendengar dan mereka mengikut. Au yaqilun, ataupun mereka memahami apa yang kau sampaikan kepada mereka. Jadi Allah tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, adakah Rasul sangka bahawa mereka mendengar atau mereka memahami apa yang disampaikan kepada mereka? Kerana kalaulah mereka benar-benar mendengar dan mereka benar-benar faham apa yang disampaikan kepada mereka, tentulah mereka akan mengikut apa yang Nabi sampaikan, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Tapi sebaliknya, kebanyakan daripada mereka walaupun dengar, tapi tidak mendengar dengan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin mereka ni mungkin faham bahasa Arab, tetapi tidak benar-benar memahami maknanya. Inhum illa kal an'am. Tidak lain mereka itu ibarat seperti binatang ternak, ibarat seperti lembu. Balhum adallu sabila. Bahkan mereka tu lebih sesat lagi jalannya daripada binatang-binatang itu. Jadi inilah golongan manusia yang mereka, Allah menghinakan mereka disebabkan sikap mereka kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah itu. Sebab itulah kalau kita lihat, kadang-kadang golongan yang melebihkan kata-kata manusia, kata-kata tokoh-tokoh mereka, kata-kata orang yang mereka anggap sebagai alim dan sebagainya. Sekarang kita lihat mereka ni ibarat seperti golongan yang tak berakal. Benda-benda yang tak masuk akal, yang tak logik pun, yang menyalahi apa yang Allah dan Nabi sampaikan pun, sanggup untuk mereka mengikutnya. Sebab Allah sifatkan golongan yang sebegini, inhum illa kal an'am. Tidak lain mereka itu seperti binatang ternak yang tak dapat untuk berfikir dengan baik. Walaupun perkara-perkara yang tak masuk akal, perkara-perkara yang bodoh, yang menyalahi perintah Allah dan juga Rasul, tetap juga mereka mengikutinya. Itu lebih teruk lagi daripada binatang. Sedangkan binatang pun, kesemuanya tak ada yang mengingkari perintah Allah. Kesemuanya sentiasa bertasbih kepada Allah. Dan tak ada yang akan diazab di dalam neraka. Tapi sebahagian manusia, yang Allah kurniakan akal fikiran, Allah kurniakan pendengaran dan juga penglihatan, mereka tergamak untuk membelakangkan Allah dan juga Rasul. Dan satu lagi ayat dalam surah 7 ayat 179.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan benar-benar pasti kami menyediakan neraka jahanam itu, memasukkan ke dalam neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan daripada jin dan juga manusia. Jadi majoriti jin dan juga manusia akan diazab di dalam neraka. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ini mempunyai hati ataupun akal, tapi tak menggunakannya untuk memahami kebenaran, untuk memahami ayat-ayat Allah itu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata, tapi tak menggunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk melihat kebenaran itu. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka mempunyai telinga tapi tak menggunakannya untuk mendengar kebenaran, untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, seperti lembu. Balhum adall, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ini golongan yang lalai, itu golongan yang tak pedulikan Al-Quran itu, tak pedulikan kebenaran itu, maka mereka lah golongan yang lebih sesat lagi daripada binatang ternakan. Sebab itulah golongan yang beriman kepada Allah, mereka sentiasa memberikan perhatian kepada Al-Quran, sentiasa memberikan perhatian kepada As-Sunnah itu. Kerana itulah perkara yang Allah kurniakan kepada manusia yang dapat untuk memuliakan mereka. Allah menyebutkan dalam surah 49 dalam ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan kamu semua dalam banyak puak, berpuak-puak dan berkabilah-kabilah. Lita'arafu, dan supaya kamu saling kenal mengenali. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha mengetahui lagi maha mendalam pengetahuannya. Jadi Allah menciptakan manusia ni ada lelaki, ada perempuan. Boleh jadi lelaki itu lebih mulia daripada perempuan. Dan boleh jadi juga perempuan itu lebih mulia daripada lelaki. Bukan disebabkan semata-mata jantina itu yang memuliakan manusia. Ada lelaki yang mulia, ada juga lelaki yang hina. Begitu juga ada wanita yang mulia, ada juga wanita yang hina. Begitu juga
bangsa, warna kulit, keturunan, bahasa. Itu semua bukan perkara yang memuliakan manusia itu di sisi Allah. Bangsa Arab sekalipun, berkulit putih sekalipun, bahkan keturunan Nabi sekalipun, itu tak semestinya mulia di sisi Allah. Berapa ramai di kalangan kaum keluarga Nabi yang tak beriman kepadanya, yang mati dalam keadaan engkar kepada Allah. Begitu juga mungkin ada di kalangan anak cucu Nabi yang termasuk di kalangan golongan yang mensyirikkan Allah ke, ataupun yang sesat daripada kebenaran, maka itu semua bukanlah perkara yang memuliakan manusia. Jantina, bangsa ataupun keturunan, bahasa, itu bukanlah perkara yang memuliakan manusia tu. Tapi yang memuliakan manusia adalah ketakwaan. In akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mendalam pengetahuannya. Dialah yang lebih tahu siapakah di kalangan manusia ni yang mulia di sisinya. Itu yang bertakwa, yang paling bertakwa. Nah, golongan yang bertakwa ini di awal Quran lagi kalau kita lihat surah 2 ayat yang kedua. Ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua itu. Selepas Allah menyebutkan tentang surah Al-Fatihah, surah yang wajib kita baca di dalam salat kita, yang mana merupakan ringkasan kepada isi kandungan Quran itu. Seterusnya dalam surah Al-Baqarah, surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah, di mana surah Sad dimulakan dengan Sad, huruf muqatta'ah. Begitu juga surah Al-Baqarah dimulakan dengan alif lam mim, juga sebahagian daripada huruf muqatta'ah. Selepas daripada alif lam mim, Allah sebutkan berkenaan dengan Al-Kitab ataupun Al-Quran. Sama seperti dalam surah Sad ni. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu adalah Al-Kitab, Al-Quran. Itu sebuah kitab yang penuh dengan peraturan yang ditulis oleh qalam, yang mengandungi peraturan, ketetapan daripada Allah supaya manusia mengikutnya. La raiba fih, tiada sebarang keraguan padanya, hudan lil muttaqin, dan ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi golongan yang bertakwa itu pertama sekali mestilah menjadikan Quran itu sebagai panduan mereka. Kemudian barulah datang sifat-sifat yang lain. Allazina yu'minuna bil ghaib, itu yang beriman kepada perkara yang ghaib. Wa yuqimunas salah, dan yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Dan seterusnya. Tapi yang paling utama, golongan yang bertakwa itu, mereka menjadikan Alkitab, Al-Quran itu sebagai petunjuk, panduan buat mereka. Bila mana Allah sebutkan golongan yang paling bertakwa itu, golongan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kita rujuk balik surah Al-Baqarah tadi. Takwa itu adalah golongan yang menjadikan Quran sebagai panduan hidup mereka. Itulah golongan yang bertakwa kepada Allah. Bukan hanya golongan yang banyak ibadah, yang banyak solatnya, banyak puasanya, tapi itu datang kemudian. Yang paling utama, mereka ni golongan yang memberikan perhatian kepada Kitabullah dan menjadikan Kitabullah itu sebagai panduan hidup mereka. Itulah golongan yang bertakwa di sisi Allah. Di apa yang Allah sebutkan dalam surah Sad ini, wal Qur'ani zikr, demi Al-Quran yang
memiliki peringatan. Satu makna. Satu lagi, demi Quran yang memiliki kemuliaan. Itu sebuah kitab yang penuh dengan kemuliaan itu, ia juga akan memuliakan manusia yang berpegang kepadanya. Dan dia juga akan menghinakan manusia yang berpaling daripadanya. Lebih hina daripada binatang yang kita lihat tadi. Kemudian berkenaan dengan satu lagi makna az-zikr, iaitu peringatan itu. Jadi ini suatu makna yang memang dah selalu kita sebutkan. Az-zikr bermakna peringatan. Di samping kemuliaan, ini jarang-jarang disebutkan, iaitu zikr itu bermakna asyaraf, kemuliaan. Zikr itu juga bermakna at-tazkir, iaitu peringatan. Dalam surah 16 ayat 44, pada ayat yang ke-43 ayat sebelum tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Dan tidaklah kami mengutuskan daripada sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan kepada lelaki-lelaki yang kami wahyukan kepada mereka. Di setiap Nabi dan juga Rasul yang diutuskan kepada manusia ni, kesemuanya di kalangan lelaki yang Allah berikan wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kamu semua kepada ahlu zikr, itu orang-orang yang mempunyai pengetahuan berkenaan dengan Alkitab itu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Jadi ayat ini turun asalnya merujuk kepada kaum Quraisy. Bila Nabi sampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka tak nak beriman. Mereka tolak apa yang Nabi sampaikan. Dan Allah perintahkan kepada mereka, tanyakanlah kepada ahlu zikr, iaitu golongan yang ada pengetahuan, ada ilmu tentang Alkitab itu. Iaitu golongan Yahudi dan juga Nasrani yang sebelum datangnya Quran, Allah telah berikan kitab kepada mereka. Jadi mereka ada pengetahuan tentang kitab, tentang Taurat, tentang Injil. Berbeza dengan kaum musyrikin yang mereka tak ada kitab. Jadi ahlu zikri ini merujuk kepada golongan yang ada ilmu tentang kitabullah. In kuntum ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui tentang apa yang disampaikan Nabi kepada kamu itu. Bil bayyinati waz zubur. Dan Allah mengutuskan para rasul itu dengan keterangan-keterangan.
yang jelas nyata, itu dengan mukjizat-mukjizat. Waz-zubur, dan dengan kitab-kitab, sama ada mungkin dalam bentuk lembaran-lembaran ataupun suhuf itu, ataupun dalam bentuk kitab yang lebih mendalam, yang lebih panjang penjelasannya, seperti Taurat, Injil, Zabur, begitu juga Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami telah turunkan kepadamu az-zikra, suatu peringatan. Az-zikra ini merujuk kepada Al-Quran itu. Dan az-zikra juga merupakan salah satu nama yang lain bagi Al-Quran. Jadi Al-Quran antaranya dinamakan sebagai Al-Furqan, pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Juga dinamakan sebagai Az-Zikr, peringatan. Pada ayat tadi dan surah Sad tadi juga bermakna kemuliaan. Dia Allah jelaskan di sini, Az-Zikra itu litubayyina linnas, supaya kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka semua memikirkan segala yang disampaikan kepada mereka itu. Di Quran diturunkan untuk memberikan penjelasan kepada manusia, dan supaya mereka berfikir apa yang disampaikan kepada mereka itu. Jadi Az-Zikra di sini bermakna peringatan. Begitu juga dalam satu lagi ayat, dalam surah 15 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu az-zikra, Al-Quran itu, peringatan itu. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang memelihara Al-Quran itu. Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin, dan benar-benar pasti kami telah mengutuskan daripada sebelummu kepada kaum-kaum yang terdahulu, yaitu para nabi dan juga rasul. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiada yang datang kepada mereka daripada seorang rasul, melainkan mereka pasti akan memperolok-olokkan rasul yang diutuskan kepada mereka. Segala peringatan, ancaman yang datang, yang dibawa oleh para rasul itu, mereka olok-olokkan. Baik. Jadi ini antara ayat-ayat yang menyebutkan berkenaan dengan az-zikra, merujuk kepada makna peringatan yang dibawa oleh para nabi dan juga rasul. Baik, kita kembali balik kepada surah As-Sad, ayat yang pertama ni. Ya, Allah memulakan surah As-Sad ini dengan huruf muqatta'ah, iaitu Sad. Sad itu, dan makna Sad itu seperti yang kita sebutkan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tiada yang mengetahui takwilnya, maknanya melainkan hanyalah Allah. Dan kemudian selepas huruf muqatta'ah itu, majoriti ayat-ayat Allah sebutkan berkenaan dengan Al-Quran, Al-Kitab, ataupun ayat seperti dalam surah Sad ini, Allah bersumpah dengan Al-Quran. Bahkan disebutkan di sini wa ni dipanggil wawul qasam, waw sumpah.
wal Qur'ani dzikr, demi Al-Quran yang memiliki peringatan. Itu makna yang pertama. Yang kedua, demi Al-Quran yang memiliki kemuliaan. Yang mana Quran itu sebuah kitab yang penuh dengan peringatan, yang penuh dengan kemuliaan. Ia yang pertamanya memberikan peringatan kepada manusia tentang dunia dan juga tentang hari akhirat itu. Yang keduanya, Quran itu sebuah kitab yang penuh dengan kemuliaan, yang memuliakan manusia yang berpegang kepadanya dan yang menghinakan manusia yang berpaling daripadanya. Baik. Jadi untuk pagi ini kita tengok ayat yang pertama dulu daripada surah Sad. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi ayat seterusnya dalam kelas akan datang insya-Allah. Baik. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa soalan? Tak ada, Ustaz. Tak ada? Okey. Baik. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya kat tu dulu untuk pagi ini. Kita akan sambung lagi insya-Allah kelas akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira, Ustaz. Wa iyyakum.